Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Anak Watan Berjaya. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Anak Watan Berjaya ini terdapat pada muka surat 102 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.2 memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks iaitu kata majmuk kiasan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan melengkapkan 7 ayat dengan menggunakan kata majmuk kiasan mengikut konteks mengenai anak watan berjaya. Kedua, mencatat 7 ayat yang menggunakan kata majmuk kiasan ke dalam ayat yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai anak watan berjaya dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan melengkapkan 7 ayat dengan menggunakan kata majmuk kiasan mengikut konteks mengenai anak watan berjaya. Kedua, murid berjaya mencatat 7 ayat yang menggunakan kata majmuk kiasan ke dalam ayat yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai anak watan berjaya dalam bentuk peta dakab. Pernahkah murid-murid mengetahui anak tempatan Malaysia yang telah berjaya menjalankan perniagaan di luar negara? Bagus, tentu ada murid-murid yang pernah mengenali beberapa orang rakyat Malaysia yang telah berjaya membuka perniagaan di luar negara. Di sini Cikgu Afan ingin kongsikan beberapa anak tempatan Malaysia yang telah berjaya membuka perniagaan di luar negara. Kita lihat gambar yang di sebelah kiri itu menunjukkan seorang pemuda yang telah berjaya membuka warung nasi lemak di London dan beliau dikenali sebagai Duzi Nur Ramzamnas Abdul Aziz. Beliau telah berjaya membuka warung nasi lemak tersebut pada usia yang begitu muda dalam usia 30-an. Beliau juga merupakan anak kelahiran negeri Sabah. Pastinya perkara ini amat membanggakan rakyat Malaysia. Seterusnya, gambar yang kedua di sebelah kanan itu menunjukkan seorang wanita yang dikenali sebagai Norish Karim. Beliau merupakan anak Malaysia yang telah berjaya membuka butik kafe di kota London. Dan beliau amat komited dalam kerjayanya sebagai usahawan pereka fashion. Fashion ini diilhamkan oleh beliau sendiri kerana mahu mempamerkan hasil seni dan juga hasil kerja anak tempatan Malaysia yang mampu bersaing di luar negara. Perkara ini turut membuktikan rakyat Malaysia mampu berdaya saing dan mencipta nama di peringkat antarabangsa. Oleh itu, murid-murid perlulah mencontohi sikap mereka ini untuk mencapai kejayaan dalam hidup tanpa putus asa. Baiklah murid-murid, mari kita membaca kisah mengenai anak watan berjaya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Puan Nazimah berkongsi kisah yang boleh diteladani oleh Azrul dan Afifi. Baiklah murid-murid, kita lihat gambar yang pertama di situ menunjukkan seorang lelaki yang bernama Budiman yang sedang memasak makanan di situ. Oleh itu, mari kita membaca cerita berdasarkan gambar tersebut.
Budiman anak kampung yang susah. Namun begitu, dia tidak berasa rendah diri. Dia seorang yang ringan tulang. Dia juga ada hati untuk berjaya seperti anak-anak kampung yang lain. Kita lihat gambar yang kedua di situ menunjukkan Budiman yang sedang menuju ke arah kapal yang besar itu. Untuk apa? Jadi kita bersama-sama untuk membacanya. Pada suatu hari, Budiman nekat untuk beradu nasib di luar negara. Dia makan gaji sebagai tukang masak di kapal. Dia menjadikan kerjaya ini sebagai batu loncatan untuk lebih berjaya. Dan kita lihat gambar yang ketiga pula di situ menunjukkan Budiman yang sedang memakai pakaian sebagai tukang masak ataupun chef. Oleh itu, kita mahu menjelaskan gambar tersebut dengan membacanya di situ. Budiman membanting tulang hingga dapat membuka restoran sendiri di luar negara. Hidangan nasi lemak dan masakan tradisi Malaysia menjadi buah mulut di sana. Biarpun berjaya, beliau tidak bersikap hidung tinggi. Seterusnya, marilah kita bersama-sama untuk membaca maklumat ataupun ayat bagi menjelaskan gambar yang keempat ini. Gambar yang keempat ini menunjukkan sekumpulan penari yang sedang membuat persembahan tarian. Oleh itu, marilah ikut cikgu untuk membacanya. Beliau juga mempersembahkan seni dan budaya Malaysia di restoran. Persembahan itu membuka mata pengunjung tentang keunikan budaya tanah air. Kedengaran juga lagu-lagu asli Melayu sebagai halwa telinga mereka. Kita lihat gambar yang kelima pula di situ menunjukkan Budiman yang dihadiri oleh para pelanggannya di situ. Dan marilah kita membaca ayat ataupun penjelasan berdasarkan gambar yang kelima itu. Warga tempatan bangga dan menerima beliau dengan tangan terbuka. Sikap beliau yang mesra dan tidak lupa daratan dihormati oleh warga Malaysia di sana. Sebagai anak dagang, beliau sedar bahawa jati diri yang kukuh perlu sentiasa disemai dalam diri. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai membaca kisah mengenai anak watan berjaya tadi yang mengisahkan Budiman yang bermula dari tukang masak sehinggalah beliau berjaya membuka sebuah restoran. Dan kita lihat maklumat yang terdapat di sebelah kanan itu mengenai munshi cilik, iaitu kata majmuk kiasan ialah kata majmuk yang bermaksud simpulan bahasa seperti rendah diri, ringan tulang dan ada hati. Sebelum ini Cikgu Afan sudah mengajar murid-murid mengenai kata majmuk yang sebelum inilah. Seperti apa? Seperti kata majmuk rangkai kata bebas. Seperti tali pinggang, bunga raya dan beberapa contoh lainlah. Tetapi hari ini kita fokus mengenai kata majmuk kiasan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami cerita mengenai anak watan berjaya ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengecam dan menjelaskan kata majmuk kiasan yang terdapat daripada kisah anak watan berjaya. Baiklah murid-murid, berdasarkan kisah yang telah kita baca bersama-sama sebentar tadi, sekarang kita mahu mengenal pasti ataupun mengecam kata majmuk kiasan yang terdapat dalam kisah tersebut. Oleh itu, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk mengecam ataupun mengenal pasti kata majmuk kiasan dalam kisah tersebut. Oleh itu, kita bersama-sama meneliti maklumat yang terdapat pada gambar yang pertama di situ.
Dan dalam gambar yang pertama di situ adanya kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa, iaitu Cikgu Afan sudah membulatkannya dengan bulatan yang berwarna merah, iaitu anak kampung. Apakah itu maksud anak kampung? Maksudnya di situ seseorang yang berasal dari kampung. Ataupun anak kelahiran kampung lah. Seterusnya, kita lihat kata majmuk kiasan yang seterusnya, rendah diri. Maksudnya, tidak sombong. Seterusnya, ringan tulang. Maksudnya, rajin bekerja. Dan kata majmuk kiasan yang lain di situ ada hati. Maksudnya, mempunyai kehendak ataupun berhasrat. Ataupun keinginan lah, mahukan sesuatu. Bagus. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua pula. Gambar yang kedua pula di situ terdapat kata majmuk kiasannya beradu nasib. Maksudnya mencuba membuat sesuatu. Mestilah untuk melakukan perubahan. Takkanlah nak bekerja sebagai tukang masak sampailah tua. Mestilah kita mahu melakukan sesuatu yang lebih baharu dalam hidup kita. Seterusnya kita lihat di situ makan gaji. Apakah maksud makan gaji di situ? Bagus. Maksudnya bekerja untuk mendapatkan upah. Maksudnya kita bekerja di bawah arahan orang lain lah. Seterusnya kita lihat di situ batu loncatan. Maksud batu loncatan permulaan awal untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga pula terdapat kata majmuk kiasan iaitu simpulan bahasa membanting tulang. Maksudnya bekerja keras dengan bersungguh-sungguh. Bukannya kerja sambil lewah, kan? Seterusnya kita lihat lagi di situ buah mulut. Buah mulut bermaksud menjadi bualan orang ramai. Dan hidung tinggi di situ bermaksud sombong. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maksud kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa yang terdapat pada gambar 1, 2 dan 3 ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada gambar yang keempat pula. Dalam gambar yang keempat pula ini terdapat penggunaan kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa iaitu membuka mata. Maksudnya menyedarkan atau menginsafkan diri. Seterusnya, tanah air. Maksud tanah air, tempat kelahiran. Seterusnya, halwa telinga. Maksudnya, sesuatu yang menyedapkan pendengaran. Maksudnya di sini supaya murid lebih faham, seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan ataupun sambil mendengar muzik. Tidaklah bosan kan? Mestilah kita terdengar dengan bunyi-bunyian ataupun lagu-lagu yang sangat sedap didengarilah. Seterusnya kita lihat gambar yang kelima pula. Gambar yang kelima pula ini terdapat penggunaan kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasanya tangan terbuka. Maksudnya menerima sesuatu dengan ikhlas. Maksudnya kita boleh menerima seseorang itu dengan hati yang senang lah. Maksudnya kalau kita ada aktiviti, ada hal yang lain, kita melupakan perkara tersebut dan kita menerima orang tersebut dengan seikhlasnya. Dan kita lihat lagi di situ, lupa daratan. Maksud lupa daratan,
lupa asal usul. Kan? Kalaulah kita ini ataupun Cikgu Afan sendiri berasal dari kampung kan. Jadi Cikgu Afan perlu ingat. Maksud ingat tu Cikgu Afan tidak lupa diri. Tidak melupakan asal usul Cikgu Afan ni berasal dari kampung. Kan contoh begitulah. Seterusnya kita lihat lagi di situ anak dagang. Maksud anak dagang ialah orang yang merantau di tempat lain ataupun menjadi orang asing. Contohnya lah kalau murid-murid berasal dari negeri Johor, murid-murid belajar ataupun melanjutkan pengajian di universiti di Pulau Pinang. Jadi murid tersebut sebagai anak dagang iaitu merantau di negeri orang dan dikenali sebagai orang asing lah kan. Seterusnya maksud jati diri di situ seseorang yang mempunyai sikap yang positif. Mungkin di sini jati diri positif bersungguh-sungguh. Maksudnya lagi amanah, jujur, kerjasama, itulah sifat jati diri. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maksud kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid perlu lengkapkan ayat dengan menggunakan kata majmuk kiasan yang disediakan dalam bentuk peta dakab. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini sangatlah mudah. Iaitu murid perlu melengkapkan ayat, iaitu 7 ayat ini dengan menggunakan kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa. Kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa ini Cikgu Afan sudah pun sediakan di dalam kotak yang Cikgu Afan tunjukkan di sebelah kiri itulah, dalam kotak yang berwarna hijau macam warna Petronas itulah kan. Jadinya di sini murid perlu sesuaikan sahaja kata majmuk kiasan tersebut dengan ayat itulah. Jadi di sini murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi untuk apa? Untuk mengetahui maksud kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa tadi. Mungkin ada murid-murid yang terlupa ataupun masih lagi tidak faham maksud simpulan bahasa ataupun kata majmuk kiasan tadi. Murid perlu rujuk semula slide aktiviti 2 tadi ya. Dan murid perlu melengkapkan ayat tersebut dengan kata majmuk kiasan tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.